Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi edisi Rabu 24 Mei 2023 bersama saya Syairul Islam. Saudara, isu pertahanan dan kesiapsiagaan maritim negara khususnya tentera laut menjadi keutamaan dalam menangani ancaman di perairan Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan melihat keperluan itu berdasarkan keputusan yang dibuat mengikut keupayaan negara menguruskan isu berkenaan. Malaysia negara maritim, keseluruhan perairan itu membentuk format negara Malaysia. Jadi demikian soal pertahanan dan kecekalan serta kesiapsiagaan maritim khususnya tentera laut itu menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika menghadiri program Fleet Review sempena 5/23 di Langkawi. Mengulas mengenai pertahanan negara secara umum dan khususnya tentera laut. Jadi pendedahan ini penting bagi pasukan dan keluarga dan juga rakyat. 5/23 bertemakan titik perhubungan perdagangan maritim dan aero angkasa Asia berlangsung hingga 27 Mei. Baik, sementara itu Perdana Menteri turut menerima kunjungan hormat Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto malam tadi. Kedua-dua pemimpin meluangkan masa kira-kira sejam membincangkan isu berkepentingan bersama merangkumi hubungan dua hala, serantau dan antarabangsa. Ini termasuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keselamatan bersempena penganjuran 5/23. Prabowo kini dalam lawatan khas sempena 5/23 turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan dan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menyambut baik penyertaan pemegang taruh tempatan merangkumi industri komersial maritim dan aero angkasa dalam penganjuran terbesar 5 edisi ke-16. Ini selari dengan dasar pengangkutan negara yang bertujuan melebarkan sayap di peringkat global sekaligus mempromosi globalisasi produk dan perkhidmatan pengangkutan Malaysia. Menurutnya, penganjuran 5 juga mengembangkan potensi perniagaan di peringkat antarabangsa. Luke berkata demikian pada Majlis Makan Malam Kementerian sempena 5/23 yang dihadiri kira-kira 260 delegasi dari pelbagai negara. Sesi persekolahan pada Januari akan kembali dilaksana bermula tahun 2026. Ketika ini, Kementerian Pendidikan telah memulakan usaha merancang untuk mengawalkan kalender akademik persekolahan bagi sesi 2024-2025 pada Februari 2025. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberitahu menerusi langkah tersebut, aspek kewangan dapat dirancang lebih awal oleh pihak terlibat. KPM berharap dengan pengumuman ini, aspek kewangan dan ekonomi dapat dirancang mulai sekarang oleh semua pihak yang terlibat. Secara tidak langsung, perancangan cuti keluarga, kenduri kendara, cuti-cuti cikgu sebagaimana yang telah pun kami umumkan dalam 10 prakarsa sempena Hari Guru dapat diatur berdasarkan kalender akademik persekolahan yang akan diwartakan. Individu tidak memiliki slip gaji golongan B40 dan belia yang masih belum memiliki rumah berpeluang memilikinya di bawah skim jaminan kredit perumahan SJKP. Esko Selangor merangkap pengerusi Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Selangor, Roziah Ismail berkata, golongan berkenaan digalak menghadiri pameran harta tanah Bumi Putra BPEX bagi memohon skim tersebut. Pameran juga bertujuan mempromosi lot Bumi Putra yang belum terjual selain menggalakkan lebih banyak pemilikan Bumi Putra di Lembah Kelang. Kena ikutlah. Tapi apa pun ada alternatif, saya nak sebut. Ada alternatif kepada pihak-pihak, pertamanya Bumi Putra, ya, yang tidak ada orang kata sokongan di sudut penyata keuangan itu, pihak pemudah cara akan bersama. Begitu juga kita lihat ada juga kadang mereka yang bekerja secara kontrak.
Sebanyak 50 pemaju perumahan terlibat dengan lebih 4,000 unit kediaman ditawarkan. Antara pemaju terlibat ialah Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS, Gamuda Land dan Glenmary Cove dengan sasaran jualan RM50 juta. Pameran berlangsung pada 27 hingga 28 Mei ini di Pusat Pameran Mid Valley, Kuala Lumpur. Pelbagai langkah mitigasi diusahakan agar hasil pertanian di negara tidak terjejas ketika fenomena El Nino. Pengarah Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja Jabatan Pertanian, Mat Ishak Ngatini berkata, antara inisiatif pihaknya adalah membina telaga tiup sebagai sumber air alternatif untuk aktiviti pertanian. Untuk jangka masa panjang, pelbagai pihak akan memanfaatkan penggunaan teknologi moden seperti revolusi industri IR 4.0 dalam membantu meningkatkan pengeluaran makanan berasaskan pertanian. Akan membangunkan penggunaan varieti tanaman yang toleransi kepada cuaca lah. Dan di samping itu juga kita akan bekerjasama untuk memperkaskan inovasi lah. Mungkin dari segi penggunaan teknik tanaman ataupun mungkin ada inisiatif baru yang boleh diperkenalkan hasil daripada inovasi-inovasi melalui kerjasama dengan jabatan lain ataupun dengan pihak swasta lah. Pihaknya bercadang untuk mendapatkan sistem ramalan cuaca berketepatan tinggi yang boleh dirujuk dalam bidang pertanian. AsiaX Berhad bercadang menawarkan sebanyak 32.25 juta saham biasa baharu pada harga terbitan RM1.55 sesaham. Ia mewakili 7.78% daripada jumlah saham terbitan kepada Aham Asset Management Berhad, Aiman Asset Management Sdn Berhad dan Levin Group Sendirian Berhad. Menerusi makluman kepada Bursa Malaysia, AsiaX berkata, berdasarkan harga langganan, syarikat akan memperoleh hasil kasar kira-kira RM50 juta daripada cadangan tawaran itu. Daripada jumlah itu, anggaran RM49.95 juta akan digunakan untuk membiayai keperluan modal kerja, meliputi kos pengaktifan pesawat, kos penyelenggaraan pesawat, perbelanjaan operasi lain selain perbelanjaan berhubung cadangan tawaran. Cadangan itu tepat pada masanya dan bermanfaat terhadap kedudukan kewangan syarikat, memandangkan klasifikasi semasanya sebagai penerbit tersenarai terjejas di bawah PN17 keperluan penyenaraian. Syarikat juga yakin tawaran dicadangkan membolehkan ia menerima pelabur institusi di tengah-tengah pemulihan berterusan kumpulan selepas pandemik dan juga berpotensi meningkatkan kecairan sahamnya. Saksikan secara langsung Majlis Perasmian 523 Langkawi. Selasa 23 Mei 2023, 9.15 pagi. Dan Majlis Penutup 523 Langkawi, Sabtu 27 Mei 2023, 12.30 hari. Bertempat di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my. Bersua kembali. Saudara, bukan sekadar slogan, penghayatan konsep Malaysia Madani dalam kalangan belia mampu mengubah cara berfikir sekaligus melahirkan modal insan kelas pertama. Sebagai pelapis negara, belia yang berfikiran matang dan rasional bakal membentuk masa depan negara yang cemerlang. Kita ikuti kupasan disediakan wartawan. Belia penting untuk mengangkat aspirasi Malaysia Madani. Golongan ini perlu mencurahkan idea mereka ke arah merealisasikan konsep itu. Pembabitan dan sumbangan mereka penting ke arah pembangunan negara yang cerah dan juga demi merealisasikan konsep Malaysia Madani.
Usaha menerapkan konsep Malaysia Madani dalam kalangan belia dilaksana pelbagai pihak. Tujuannya hanya satu, melahirkan generasi Malaysia yang terbilang. Perubahan Belia akan mainkan peranan ini dalam program-programnya, mana kita akan libatkan ramai antara kaum dalam program kita supaya kita dapat keluarkan potensi-potensi yang ada dalam setiap belia yang ada, tak kira latar belakang mereka. Dan menerusi program ini juga, kita sebenarnya nak belia kita ni dekat dengan pemimpin. Jadi antara program yang ke depan yang kita nak buat, sebab kita tahu perpaduan kunci kestabilan, ada idea-idea juga daripada belia yang berkaitan dengan konsep Malaysia Madani. Golongan bakal pemimpin masa depan ini perlu sentiasa didedahkan dengan program bermanfaat agar idea mereka dapat diketengahkan selain jadi pengantara menyalurkan dasar-dasar kerajaan. Bagi memastikan perubahan selari dengan keadaan semasa, suara belia perlu diangkat sama. Kita sebagai belia, kita support je apa yang kerajaan cuba untuk buat, sebab biasanya, bukan biasa, memang kerajaan akan buat something yang untuk menaikkan diri kita, untuk menaikkan negara kita. So belia, kita support je. Diorang ajak, contoh hari ni kita ada belia Malaysia Madani. Saya datang, saya support, dan saya, sebab benda ni kalau tak support, tak ada apa-apa aktiviti lah nanti diorang kata, oh Malaysia Madani tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya kita ada, cuma kita je yang tak approach. Bersama kerajaan, iaitu bukan sahaja join, tapi kalau boleh kita mendapatkan input lagi lah. Input seperti apa yang mereka cuba sampaikan, apa nilai-nilai yang mereka berikan kepada kita. Dan sebagai belia juga, kita tak boleh mengetepikan contoh-contoh seperti apa yang mereka cuba sampaikan kepada kita lah. Dan kita cuba fahamkan dan cuba kita terapkan dalam hidup. Okey, pada pandangan saya, peranan golongan belia ni, mereka berfungsi sebagai untuk menyatukan kaum antara kita semua. Iaitu golongan belia ni, dia akan meneruskan generasi pada generasi sekarang ni supaya lebih maju pada masa hadapan. 9.1 juta atau 1/3 daripada penduduk negara ini terdiri daripada golongan belia. Farhuda Sahiran, RTM. Seramai 154 individu menerima pingat kebesaran sempena sambutan ulang tahun Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ke-77. Istiadat pengurniaan pingat disempurnakan Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah mewakili Sultan Sharafuddin Idris Shah di Dewan Jubli Perak di Shah Alam. Mendahului penerima pingat adalah 3 atlet yang memenangi pingat emas acara gimnastik berirama berpasukan semasa Sukan Si Hanoi Vietnam tahun lalu. Ashley Lim Jin Yin, Maya Ong Xiao Han dan Yap Yi Tung masing-masing dikurniakan pingat kecemerlangan Sukan Selangor PKS. 101 individu dikurniakan pingat jasa kebaktian PJK, manakala 22 dianugerahkan pingat pekerti terpilih PPT. Pingat perkhidmatan cemerlang PPC dikurniakan kepada 18 individu, sementara 10 lagi menerima pingat perkhidmatan Selangor PPS. Jabatan Agama Islam Johor diminta menyiasat dan mengambil tindakan segera terhadap anjuran parti seks beramai-ramai yang dijadual berlangsung 20 Jun ini di Johor Bahru. Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid memaklumkan pihaknya tidak membenarkan penganjuran parti tersebut di Johor dan memberi amaran kepada penganjur terlibat. Muhammad Farid turut menyeru rakyat Johor berganding bahu mencegah dan menghalang kegiatan tidak bermoral itu. Anjuran parti itu tular menerusi satu poster di Twitter yang mengenakan beberapa syarat penyertaan. Antaranya peserta perlu menghantar butiran peribadi dan pengalaman seks beramai-ramai. Bagaimanapun, poster tersebut tidak menyatakan lokasi anjuran parti itu. Pengasas rumah bonda Siti Bainon Ahmad Razali kekal di penjara. Ia susulan Siti Bainon sekali lagi gagal dalam permohonannya untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman itu atas kesalahan mendera dan menganiaya remaja sindrom Down dikenali sebagai Bella sementara menunggu proses rayuan.
Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Ahmad Bachi menolak permohonan Siti Bainun selaku pemohon selepas mendapati tiada keadaan khas atau luar biasa untuk membenarkan penggantungan pelaksanaan hukuman itu. Terdahulu pada 3 Mei lalu, Hakim Mahkamah Session Izrael Izam Sanusi menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun terhadap Siti Bainun bagi pertuduhan pertama dan 12 tahun penjara bagi tuduhan kedua dengan kedua-dua hukuman diperintahkan berjalan serentak. Ia selepas Siti Bainun didapati bersalah kerana mendera dan menganiaya Bella. Perak mewajibkan pemasangan kamera lita tertutup CCTV di semua Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Menurut Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Pembangunan Usahawan Salbiah Mohamad, pemasangan CCTV itu sebagai langkah pencegahan bagi mengelak kejadian tidak diingini seperti penderaan dan pengabaian. Terdapat 225 taska yang berdaftar di seluruh negeri Perak. Kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita sentiasa meningkatkan usaha dalam memastikan pusat atau asuhan kanak-kanak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Antaranya adalah mewajibkan pemasangan kamera lita tertutup CCTV di taska yang terdaftar dengan JKM kecuali taska di rumah sebagai langkah pencegahan agar tidak berlaku beberapa perkara yang tidak diingini seperti penderaan dan pengabaian terhadap kanak-kanak. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan lisan Adun Pangkur Nur Haslinda Zakaria pada persidangan Dewan Negeri ke-15 di bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh. Safe Kids Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Safe Kids Malaysia dengan kerjasama Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana melancarkan program Minggu Keselamatan Jalan Raya Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB ke-7 bertemakan Rating Mobility. Program kali ini menekankan penggunaan pengangkutan awam sebagai kaedah alternatif mengurangkan kemalangan jalan raya. Menurut Pengarah Eksekutif Safe Kids Malaysia, Profesor Dr. Kulantayan Kesimani, program turut bertujuan memberi kesedaran umum tentang kaedah mengatasi kemalangan dan kematian jalan raya yang tinggi di peringkat global. Kita ada pelbagai cara untuk mengurangkan angka ini dan dua cara yang paling efisien yang kita harap ialah apabila penggunaan pengangkutan awam jauh lebih tinggi, mana-mana negara pun kalau pengangkutan awam jauh lebih tinggi, angka kemalangan akan turun dan angka kematian pun akan turun. Itu satu. Kedua ialah apabila kelajuan kenderaan kita dapat kurangkan, demi semua kenderaan kalau kita dapat kurangkan kelajuan, dialah akan memberi pulangan yang cukup tinggi. Antara inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan ialah memberi perkhidmatan percuma masa kita introduce Putrajaya Line supaya ramai orang boleh mencuba. Dengan mencuba tu dia orang akan rasa benda ni bagus, taklah seteruk mana, dan hopefully that will change their mind lah untuk naik public transportation. Mereka berkata demikian selepas majlis pelancaran program tersebut di Pejabat Prasarana Kuala Lumpur. Majlis pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 akan diadakan pada 27 Mei 2023, Sabtu pukul 11 pagi di Esplanade Taman KLCC Kuala Lumpur, Maidin Putrajaya, Kuching Sarawak dan One Borneo Harbour Mall, Kota Kinabalu, Sabah. Orang ramai dijemput hadir. Saksikan siaran secara langsung di TV1 dan platform media sosial berikut. Siaran langsung perasmian Hari Wartawan Nasional 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Ahad 28 Mei 2023 pukul 3 petang di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Untuk perkembangan sukan, kita mulakan dengan perkembangan bola sepak Liga Super. Sabah FC kembali ke tangga keempat Liga selepas menewaskan Perak FC 3-1 di Stadium Likas. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Ong Kim Swee mengekalkan rekod tanpa kalah di laman sendiri dalam saingan Liga. Sekali lagi dari Badrul Bakhtiar. Darren Look membuka jaringan Sabah FC seawal minit keempat menerusi gerakan yang berpunca daripada sepakan percuma diambil kapten pasukan Badrul Bakhtiar.
Skuad Sang Badak terus garang menambah gol kedua menerusi Pak Tesu pada minit ke-32 yang juga gol ke-6 dijaringkan beliau musim ini. Tandukan padu Badrul Bakhtiar pada minit ke-41 memastikan Sabah selesa mendahului 3-0 sebelum tamat babak pertama. Perak yang membuat beberapa kali pertukaran pemain pada separuh masa kedua hanya berjaya menepusi gawang Sabah pada minit ke-82 menerusi Harith Naim. Tiada tambahan gol menyaksikan Sabah selesa memungut 3 mata menewaskan Perak 3-1. Skuad kendalian Ong Kim Swee bakal berdepan Kedah Darul Aman FC KDA FC di kandang lawan pada 2 Jun. Tidak mahu dikejar di situ oleh Darren. Sementara itu, meskipun menang, pengendali Sabah FC Ong Kim Swee kurang berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pasukan terutama pada babak kedua. Selepas menjaringkan 3 gol, kita mula leka dan kita dihukum, di mana ini satu perkara yang perlu kita elakkan. Dan seperti saya kata, 3 mata amat penting, tetapi banyak lagi kelemahan yang perlu kita perbaiki. Dalam pada itu, jurulatih Perak FC Lim Tiong Kim menyifatkan kealpaan ketika bertahan menjadi punca Perak FC pulang hampa. Rizal untuk Pak Tesu, masih lagi permainan dan jaringan. Gol-gol yang mereka jaring pun kerana kita tak jaga dengan baik. Ya. Lepas itu apabila kita masuk second half, kita tukar cara kita bermain. Folabi untuk Goi Kochea. Bola tersebut yang menyukakan Mali. Satu lagi pertemuan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi menyaksikan Negeri Sembilan sekadar seri 3-3 menentang Kelantan United. Pasukan pelawat mendahului 2-0 menerusi jaringan Osh Porteria dan Syazwan Zainun pada minit ke-14 dan 32 sebelum jaringan Syahril Fikri menjadikan kedudukan 2-1 sebelum tamat babak pertama. Skuad Hobin Jang Hombin berjaya menyamakan kedudukan menerusi pemain gantian Hafiz Ramdan pada minit ke-71 sebelum Indra Putra Mahyudin kembali meletak Kelantan United di depan pada minit ke-80. Ketika pertembungan dijangka memihak kepada Kelantan United, pemain pertahanan Filemon Anyi muncul wira Negeri Sembilan dengan gol penyamaan pada minit-minit akhir masa kecederaan. Tamat perlawanan, Negeri Sembilan 3, Kelantan United 3. Aksi badminton Malaysia Masters 2023 bergu campuran negara Chang Peng Soon Chia Yisi bermula dengan langkah kanan apabila berjaya menewaskan lawan dari Indonesia Adnan Maulana Nita Violina Marwah dengan keputusan 21-19, 22-20 semalam. Dalam saingan pusingan pertama itu menyaksikan pasangan negara bermula agak perlahan sebelum bangkit meraih kemenangan pada set pertama. Saingan pada set kedua berlangsung lebih sengit dengan masing-masing mempamerkan aksi seimbang sebelum Peng Soon Yisi mengesahkan kemenangan. Momentum kemenangan diteruskan pasangan bergu lelaki negara Tan Kian Meng, Tan Wee Kiong yang meraih kemenangan mudah ke atas lawannya Kevin Lee Alexander Lindman dari Denmark. Kian Meng, Wee Kiong menang dengan keputusan 21-16, 21-11. Dalam pada itu, pemain perseorangan lelaki negara Leong Junhao terpaksa akur tewas rubber set menentang lawan dari Taiwan, Chi Yu Jen. Junhao tewas dengan keputusan 22-20, 19-21, 11-21. Saudara, berita pagi 24 Mei 2023 berakhir di sini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.